Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendahuluan, saya Hairi daripada bahagian kemasukan pelajar IPTA pada hari ini akan menerangkan sedikit berkenaan panduan permohonan UPU online. Okay, apa khabar semua? Okay ke? Sihat? Buka tengah air dah InsyaAllah sekejap je ni. Okay. Untuk pendahuluan, bahagian ini dikenali sebagai bahagian kemasukan pelajar IPTA atau dikenali juga sebagai UPU online. Peranan kami adalah untuk menyelaras kemasukan pelajar bagi program sijil, asasi, matrikulasi, diploma, ijazah sarjana muda, ke Universiti Awam, Institut Pendidikan Guru IPG, Kolej Matrikulasi, Politeknik, Kolej Komuniti dan Institut Latihan Kemahiran Awam. Okey, kita mulakan ya. Slide. Okey, di sini terdapat 15 panduan permohonan untuk adik-adik semua sebagai rujukan bagaimana untuk memohon UPU online pada tahun ini. Pada tahun akan hadapan 2021. Okey, yang pertama, pembelian unit ID UPU online, sila pilih kategori yang betul. So, pemohon adik-adik semua wajib membeli unit ID UPU online di Bank Simpanan Nasional iaitu BSN. Tarikh dan harga nombor unit ID tersebut masih belum diputuskan lagi buat masa ini, tapi insyaAllah pihak kami akan memaklumkan dari masa ke semasa. Jadi minta adik-adik semua semua yang menonton FB Live ini untuk follow Instagram, Facebook dan download juga UPU Pocket di telefon bimbit dekat App Store atau Google Store. Dekat situ ada UPU Pocket untuk mengetahui info-info yang terkini. So untuk FB ada kemasukan BPKP JPT dan Instagram kemasukan BPKP. Okey, kemudian peringatan semasa pembelian unit ID tersebut, nyatakan betul-betul kategori yang adik-adik ambil. Kalau SPM, katakan SPM. Kalau STPM Staraf, Diploma dan sebagainya, katakan STPM. Cakap dengan pegawai bank tersebut nak beli unit ID SPM, STPM. Jangan silap sebab terdapat isu yang sebelum-sebelum ni para pelajar yang membeli unit ID ni, dia dah beli, dia lepasan SPM tapi dia beli unit ID lepasan STPM. So bila dia nak memohon, dia tak dapat nak teruskan permohonan dia sebab nombor unit ID dia tu dah silap. Okey, pastikan betul-betul, jangan silap. Kemudian satu hari kan. Okey, kalau dah tersilap beli, boleh pergi balik dekat cawangan BSN tersebut, minta untuk tukar dalam masa 24 jam sahaja waktu bekerja. So ke 24 jam 1 saat dah tak boleh diterima dah. So alert lah adik-adik semua ya. Pastikan betul-betul tengok, jangan silap. Ini biasa yang pelajar buat sebelum-sebelum ni. So take note benda ni. Ya, kemudian nombor 2, layari portal rasmi UPU online di upu.mohe.gov.my. Okey, ini portal kami. So untuk pengetahuan, portal ni dia berbeza dengan permohonan UPU online, tetapi di dalam portal ini terdapat permohonan UPU online. Saya bagi contoh ya. Nampak tak semua? Okey tak? Komen dong, okey tak? Nampak tak? Okey. Ini portal upu.mohe.gov.my ni. Ini portal kami. So apabila nak memohon UPU online tu, klik kepada mohon ni. Nampak ni UPU online. Kat sini klik. So setakat ni tak buka lagi sebab permohonan belum dibuat. Once dah boleh buat, kami dah umum dekat sosial media dan sebagainya. Kat sini adik boleh tengok. Ni mohon UPU online kat sini. Faham Dengar tak? Okey, semua okey.
So, patah balik tadi. Faham Tak nampak tadi. Okay, again. Ada yang mengadu tak nampak. Banyak ada benda-benda yang menghalang kita sebenarnya. Okay, ini portal kami, upu.mhc.gov.my. Nampak Nampak. Okay. Lepas tu ini portal. Ini mohon. Dekat mohon ni ada UP Online dengan UP Skills. So dekat UP Online ni tekan UP Online. Okay, dekat sini. So sepatutnya pada hari kejadian boleh memohon, link ni akan dibuka lah. Kat sini boleh memohon. Faham ya? Okay, lepas tu patah yang tadi. Lepas tu okay. Yang seterusnya, pastikan kategori anda. So sebagai contoh, kategori SPM. SPM kita ada kategori SPM ialah kategori A untuk tahun semasa, kategori B bukan tahun semasa. So yang untuk tahun semasa ini pada pelajar yang ambil SPM pada 2021, tapi dia dikira sebagai 2020. Yang ambil tahun depan lah, yang 2021. So dia di kategori sebagai kategori A, isteri tahun semasa 2020. So jangan tak mohon pula sebab saya ambil 2020 tak ada kat situ, saya ambil 2021 tak ada kat situ, so saya tak mohon. Tu 2020. Jangan silap. Yang bukan tahun semasa 2019 dan 18. Kita akan ambil 3 tahun sahaja. Okay, untuk kategori SPM. Yang tu kat kategori tu kan. Yang tu boleh check dekat portal juga. Dekat panduan calon, ni dekat sini, kategori STPM, kategori SPM. Okay, kat sini boleh tengok anda di mana, kategori yang mana. Okay, yang seterusnya slide. Okay, ni untuk panduan semak syarat kelayakan di panduan UPU online. Okay. Yang ni panduan ni untuk rujukan adik-adik semua. Dekat adik semua bagaimana untuk memohon. Okay, dekat sini nampak panduan. Nampak tak? Kat panduan, klik panduan ni. So lepasan SPM. Okay, ini contoh-contohnya. Okay, kita ambil mana. Okay lah. Opsi kategori ni saya kata kalau tahun 2020 kategori A, selain tu kategori B. Kita ambil kategori A, aliran. Okay, ini semua yang ditawarkan. Kat sini mana? Okay. Okay, ini syarat-syarat dia. Dekat sini, dekat syarat amat khas dan khas program, bahagian SPM. Klik balik. Tadi kita apa? Opsi, kategori A, semua. Okay, nampak? Sebagai contoh, diploma pendidikan awal kanak-kanak. Apa yang diperlukan adalah ini. Nampak? Mendapat sekurang-kurangnya grade C dalam mana-mana pelajaran SPM, mendapat grade D matematik dan bahasa Inggeris. Ini syarat khas. Syarat amnya adalah di sini. Ini syarat am wajib. Syarat am wajib. Syarat khas ni, ini dia. So ini adalah paling minimum. Paling cikai ini. Inilah paling rendah sekali dapat ni. Tapi kena ingat kalau grade C ni punya ni, cubalah jangan dapat grade C, mintalah sampai dapat B ke, dapat A, A+. Aim lah paling tinggi sikit. Boleh ya? Mana? Okay, slide. Setakat ni faham semua laju ke? Okay. Okay tak? Okay. Faham Tak faham? Angkat tangan lah. Lepas tu kira merit. Okay. Kira merit ni fungsi dia, apakah kira merit? Okay. Kiraan merit ni, tujuan ini, kiraan merit adalah salah satu cara untuk universiti memilih pelajar. Ini adalah mekanisme mereka. Mereka punya
method, di mana 90% daripada akademik dan 10% daripada markah kokok. So untuk kirakan tu semua dekat panduan calon ni juga, kat kalkulator merit, nampak ni. Okay, ada aliran sains dan sastra. Saya ambil sastra. Okay, ni isi semua ni macam A, okay, semua ni semua A, insyaAllah semua A. Okay. Lepas tu untuk markah core curriculum ni, kebiasaannya tak, boleh tanya dengan guru counselling. Kebiasaannya guru counselling tu dia tahu markah. Okay, ni letak semua ni dan kira. Mana? Kat mana? Tak jadi. Oh, ni tak isi. Oh, tak boleh berulang. Inilah contoh-contohnya. Isilah ya, adik-adik. Lagi. Mana result dia? Oh, ni result dia. Ni contoh. Kat sini dapat result dia. Faham ya? Okey tak ni? Diam ni. Bukan saya, minta maaf lawak ambar sikit. Okey, kemudian semak trend permohonan dan penawaran. So trend ni boleh disemak di web UP online. Ya, saya tunjuk yang first sekali untuk mohon ni. So dekat sini dia akan ada muka depan iaitu dashboard. Dekat situ ada banyak pilihan. Kat situ boleh check ada trend yang sebelum ni. Sebagai contoh, okey, untuk UiTM ada statistik permohonan sebanyak 19,000 pelajar yang memohon untuk diploma pengurusan hotel. Tak nampak muka aku. Oh, nampak. Diploma pengurusan hotel. Purata markah merit calon yang ditawarkan ialah 72%. So andai kata yang masa markah merit kira-kira tadi yang dapat 85 tu, insya-Allah benda tu lebih daripada markah merit yang diletakkan oleh UiTM. So ini ada disclaimer ya, yang untuk markah merit tu tiada jaminan mendapat tawaran program pengajian berdasarkan markah merit semata-mata. Kejayaan mendapat tawaran adalah bergantung kepada kedudukan merit, memenuhi syarat am dan khas program pengajian, bilangan tempat yang disediakan dan lulus temuduga dan atau ujian bagi program pengajian yang memerlukan temuduga dan ujian. Faham ya? Tak semestinya dapat merit yang tinggi tu ada potensi, tapi dapat merit tinggi potensinya agak besar daripada yang mendapat merit rendah. Pehedok. Faham ya? Harap semua faham lah. Okey, kemudiannya semak laluan kerjaya. Dekat ni pun dekat portal kami juga. Macam-macam ada dekat portal ni, tapi ada gak yang kau macam mana nak masuk portal. InsyaAllah masih banyak benda ada kat sini. Kat mana Semak laluan Kejaya. Dekat e-panduan ni juga. Ingat dekat panduan ni panduan calon, e-panduan. Lepas tu dekat laluan kerjaya. Ini contoh-contoh kalau ambil dekat ATM boleh jadi apa? Contoh macam, alamak panjang. Yang pendek sikit, okey, diploma seni muzik. Boleh jadi musician, private music tutor, maafkan saya. Music administrator, music arranger, professional recording artist, music entrepreneur. Boleh jadi macam Hel Husaini. Itulah contohnya. Tapi ini adalah panduan je untuk adik-adik semua melihat
Untuk yelah, laluan kerjaya ni, ini semua InsyaAllah kalau rezeki ada, dapatlah semua ni. InsyaAllah ini dia punya laluan-laluan dia lah. Pendidikan awal kanak-kanak, guru tadika, diploma matahari, diploma kebudayaan. Sini boleh tengok, boleh dah mula memupuk minat dalam jiwa masing-masing lah untuk jadi apa lepas keluar daripada universiti nanti. Ambil TikTok je. Kemudian apa tu? Isi permohonan online. Itulah yang dekat tadi tu, dekat mohon tu, isi betul-betul, pastikan maklumat yang betul diberikan. Kemudian yang bertanda star tu macam nombor telefon, maklumat ibu bapa, tempat tinggal, itu semua penting. Sebabnya ada macam kes-kes sebelum dia bagi nombor telefon tapi tak boleh dihubungi. Kau banyak kali tak dapat hubung, so ada apa-apa yang kami nak contact tak boleh nak hubung. Kalau boleh bagi nombor handphone lah, sebab nombor telefon rumah sekarang pun dah tak pakai sangat kan. Nombor telefon yang boleh diguna pakai, yang boleh dihubungi. Ada yang call kata SIM card dah tak pakai. So pastikan semua maklumat tu betul dan boleh diguna pakai. Okay tak? Okay. Okay. Kemudian pilih pilihan program mengikut keutamaan. Jadi ini penting, letak pilihan yang paling berminat sekali di belah-belah atas. Sebab tu pemilihan akan mengikut akan mengikut susunan tu lah. So untuk pengetahuan, jangan main pakai isi je sebab nak penuhkan kosong, nak fill in the blank. Sebab benda ni pun menjadi isu juga. Sebenarnya benda-benda semua ni menjadi isu. Yang dah dapat, dia minat 1, 2, 3 je. Yang lain tu dia tak minat. Dia tak minat tu dia main letak je lah. So dapat yang ketiga, yang empat, yang kelima, dapat yang keempat, dia kata saya tak minat cik yang untuk yang nombor 4 ni, saya main letak je. Jangan macam tu. Letak betul-betul ikut kemampuan kemampuan masing-masing lah ya. Masing-masing macam mana lepas ni boleh carry ke tak boleh carry. Itu penting untuk masa depan. Ni semua masa depan anda semua. InsyaAllah benda-benda ni semua yang akan mengubah masa depan kita, insyaAllah menjadi lagi lebih baik. Okay, kemudian lepas tu borang tu pastikan betul-betul lengkap, tak ada mana-mana yang lompong. Lepas tu simpan. Allahu. Kemudian simpan. So pastikan simpan ni perlu diklik dan jadi sah dan hantar. So setiap permohonan ni mesti disimpan. Kalau tak simpan, dia punya data tu tak akan ada dekat kami, dekat pihak UPU lah. So pastikan benda tu betul-betul sah dan hantar sampai dekat hujung sekali, sah dan hantar, simpan. Kemudian akan ada button untuk cetak. So cetak tu nak print boleh, lepas tu kalau boleh simpan benda tu. Simpan letaklah pen drive, ada Google Drive sekarang. Macam-macam tempat nak simpan kan, ada external. So gunakan apa yang ada media masa sekarang ni untuk menyimpan semua benda-benda ni lah sebagai bukti yang benda ni dah membuat permohonan. Pastikan lah. Boleh semua? Okay tak? Okay, kemudian yang terakhir dah. Yang terakhir, benda ni lepas dah mohon, pada simpan semua tu, benda apa tu, permohonan ni boleh disemak dan dikemas kini sehingga tarikh tutup. Lepas tu kalau dah ubah, pastikan sah dan hantar kembali. Jangan dah ubah-ubah lepas tu biar tutup. Jangan macam tu. Dah kemas kini semua, dah semak, sah dan hantar balik.
Lepas tu, ini paling penting, jangan tunggu last minute. Bila last minute dah hujung-hujung, ramai yang buat last minute, sistem bila dah terlampau banyak yang access, kebanyakan dia akan menjadi hang. Banyak yang call pula, bila tak dapat dia call, kata saya tak boleh nak buka, sebetulnya nak mohon sebab dah terlalu lambat. Bukan tak boleh, boleh, tapi bila ramai yang buat macam tu, benda tu sistem jadi hang, jadi tak boleh nak access lah, jadi masalah lah. Itu je. So pastikan buat awal, cari masa buat awal-awal, isi permohonan tu betul-betul, jangan main pakai isi je. Okay, ni semua step-step dia. So pastikan adik semua yang menonton FB Live ni mengikut panduan yang telah diberikan. Mana yang terlepas video ni boleh tengok balik, insyaAllah. Boleh tengok banyak kali. Jangan tengok banyak kali sangat. Okay lah, mungkin lah itu sahaja. Sekejap, bagi tu kan. Untuk ni lah, untuk sebarang pertanyaan atau apa-apa, boleh hubungi kami di hotline 0388708200. InsyaAllah pada waktu berjabat 8 hingga 4.30. InsyaAllah biasanya pada dah keluar result, dah permohonan ni dah dibuka, call memang sangat banyak dan tak menantangkan lah untuk angkat call. Tapi insyaAllah kami akan cuba untuk angkat call. Kami akan cuba untuk angkat call lah. Kemudian kalau boleh juga email kepada upu@mohe.gov.my ataupun melalui maklum balas pelanggan. Maklum balas UPU dekat portal ada kan. Dekat portal pun ada juga. So banyak dan medium untuk kami berhubung dengan adik-adik semua. So pastikan menggunakan semua medium ni dengan sebaiknya lah. Dan jangan lupa untuk download UPU Pocket. UPU Pocket ada UPU Pocket. Macam ni UPU Pocket. Buat tak? Ni UPU Pocket dekat semua handphone. Tak boleh. Okay, itu sahaja daripada saya. InsyaAllah semoga berjaya jawab SPM, STPM betul-betul, semua exam dengan betul-betul. InsyaAllah kami akan cuba sedaya upaya untuk membantu pelajar-pelajar pemohon untuk masuk ke universiti. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum.